Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua murid. Okey, jadi pada minggu lepas kita dah buat latihan ujian mendengar kan? So untuk minggu ini kita akan sambung kertas 1 karangan bahagian B. Okey. Okey, seperti yang sebelum ni cikgu hanya fokuskan satu karangan. So kita buat lengkaplah kan, ada pendahuluan, isi dan penutup. So kali ini cikgu akan analisis keempat-empat karangan dalam bahagian B. Okey, semua suara cikgu jelas Okey, baik. Makin penghujung kelas makin sikit murid Tinggal 14 yang lain mana? Nak cuti dah. Dekat sekolah pun tak belajar dah kan? Sebab apa tak belajar? Sebab cikgu pun tak ada kat sekolah kan? Cikgu pun sibuk dengan exam. Okey. Tak apa. Alright. Bahagian B, 70 markah. Masa yang dicadangkan 1 jam 30 minit. Okey, so untuk karangan bahagian B ni, kamu semua tahu kan, kita kena pilih satu sahaja karangan untuk dijawab. Okey, panjangnya 350 hingga 500 patah perkataan. Sekurang-kurangnya 350. Kalau kamu nak tulis lebih 500, tak ada masalah. Asalkan jangan kurang 350. Kalau kamu kurang 350, kamu tak akan dapat markah cemerlang. Markah cemerlang berapa? 60 hingga 70 markah. Okey. Baik, domain. So untuk bahagian B kita ada 4 domain. Domain awam, peribadi, pendidikan dan kerjaya. Right. So kita tengok dulu domain awam. Domain awam ni tentang isu-isu semasa yang berlaku sama ada di dalam ataupun di luar negara. Tak kisahlah isu tentang alam sekitar, ekonomi, ataupun isu-isu apa lagi? Isu-isu pendidikan. Apa lagi? Isu apa lagi? Isu-isu tentang pencemaran dan sebagainya. Banyaklah. Itu semua tentang domain awam. Okey. Baik. Jadi seperti biasa dia akan bagi satu artikel. Artikel So kat sini dia ambil daripada akhbar berita harian online. Okey. Antara cabaran untuk menerapkan semangat cinta akan kebersihan dalam kalangan masyarakat ialah sikap masyarakat yang memandang enteng aspek kebersihan. Enteng ni maknanya memandang rendah. Mereka tidak rasa bersalah membuang sampah dari kenderaan mereka. Malahan, tahap kesedaran masyarakat terhadap amalan 3R, reduce, reuse dan recycle. Hal ini demikian kerana masyarakat masih kurang pengetahuan tentangnya dan tidak menghargai nilai sisa pepajal terutamanya dalam situasi sekarang yang menyaksikan sumber asli semakin berkurangan. Okey. So, bila cikgu semak karangan, ramai murid dijadikan petikan ni sebagai pendahuluan. So, sebenarnya tak betul lah dan tak digalakkan. Tak boleh kita salin sepinci-sepinci, tak boleh. Kita kena nak ambil idea, boleh. Kita ambil, kita tukar ayat. So, memang tak boleh kamu
copy paste artikel ni sebagai pendahuluan. Okey? Jelas? Okey, kemudian baru dia beri soalan. Petikan akhbar di atas menyatakan tahap kesedaran masyarakat masih rendah terhadap amalan menjaga kebersihan dan 3R. Kesannya banyak kawasan negara kita masih kotor dan berharap kepada pekerja untuk membersihkannya. Malahan sisa buangan bahan pepejal masih tinggi di negara kita. Hal ini tidak harus dibiarkan kerana memberikan impak negatif terhadap kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Alam negara kita. Sehubungan dengan itu, anda dikendaki menulis sebuah rencana tentang perkara tersebut. So, kamu kena tulis rencana. Tajuk rencana tersebut ialah langkah-langkah menggalakkan amalan kebersihan dan 3R dalam kalangan masyarakat. Okey. Okey, sebelum kita cuba jawab karangan ni, kita tengok video dulu Buatnya. Hai adik-adik. Wah, apa benda ni? Inilah model tempat pembuangan dan pelupusan sampah. Yo, dia. Busuknya. Pencemaran udara betul lah. Ini bukan setakat pencemaran udara, tetapi juga termasuk pencemaran air. Ish, habis mati semua ikan-ikan. Air sungai ni pun dah tak sama untuk kegunaan harian. Sebab itulah kita perlu kurangkan pembuangan sampah adik-adik. Lagi banyak sampah kita hasilkan, lagi besar kawasan pembuangan sampah yang diperlukan. Jadi lagi banyak. Tapi bang, macam mana kita nak kurangkan sampah? Hari-hari semua orang buang sampah. Itu senang je. Adik asingkan sampah, letakkan sampah seperti saking makanan ke dalam tong sampah, dan kemudian letakkan barangan yang boleh digitas mudah di tepi tong sampah. Mudah kan? Oh, jadi lori pengangkut hanya akan hantar yang betul-betul sampah je ke tempat pembuangan? Oh, Betul. Sampah pun akan berkurangan. Dan banyak lagi barang dapat dihasilkan melalui kitar semula. Jadi itulah cara nak selamatkan bumi. Bukan setakat kalahkan alien je. Dengar tu boy. Terbaik. Baru ulang balik. Hai adik-adik. Alright. So, faham tak video tadi? Faham So, video tadi memang ada kaitan dengan soalan kita pada malam ni So, kamu kena buat satu karangan yang bertajuk langkah-langkah menggalakkan amalan kebersihan dan 3R dalam kalangan masyarakat. Okey, 3R tu maknanya amalan kita semula. Okey. Bagus. Sekarang kejap Alamak. Dulu ni. Okay, right. Baik. Siapa tahu macam mana nak buat rencana? Rencana ni dia bukan karangan biasa, dia lain sikit. Siapa tahu? Swanky Padlet. Tak, cikgu tahu dia setting macam mana. Okey, karangan rencana ni dia sebenarnya lebih kurang sama macam karangan biasa. Perbezaan dia ada tajuk macam ni. So tajuk dia apa tadi?
langkah-langkah menggalakkan amalan kebersihan dan 3R dalam kalangan masyarakat. So, salin balik. Okey. Dan letak tajuk. So tajuk dia tengah-tengah. Okey, tajuk tengah-tengah. Tu saja. Okey, faham? Karangan channel ni tajuk dia kat tengah-tengah. Okey So kalau kita buat dalam Word macam ni. Okey So dia dekat tengah-tengah macam ni. Faham? Dan kita buat karangan macam biasalah. Ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Okey. Itu format karangan rencana. Jelas? Ya, penulis letak oleh. Oleh siapa? Okey, kejap kelas. Okay, sorry Okey. Kejap belum. Jangan type lagi. Okey, so tajuk dan tak boleh tekan. Lepas tu tulis oleh siapa? Contohlah penulis ni lah Ain Soleha. So tulislah Ain Soleha. Okay, jelas? Tu cara nak tulis rencana. Okey, faham Okey, macam ni. Rencana tu dia macam penulisan dalam majalah lah kan. Majalah ataupun jurnal. Okey. Baik. So hari ni cikgu tak nak buat pendahuluan, tak nak buat kesimpulan. Kita terus pada isi. Sebab kita nak kupas 4 karangan So kalau kita buat karangan lengkap, memang kita akan habis 1 jam setengah. Okey. So untuk tajuk ni kita bincang dulu. Apa dia langkah-langkah untuk menggalakkan amalan kebersihan dan 3R dalam kalangan masyarakat. Okey. So semua boleh respon idea masing-masing dekat Padlet. Boleh? So kalau langkah-langkah ni melibatkan pelbagai pihak. Pihak kerajaan, badan-badan swasta, ibu bapa, pihak sekolah ataupun diri sendiri. Itulah dia kalau kita sebut pasal langkah-langkah. Macam dalam video boy tadi, dia buat apa? Peranan siapa tu? Peranan diri sendiri kan? Kita haruslah mengamalkan amalan kita semula. Sebagai contoh, kita perlu mengasingkan sisa-sisa pepejal dengan bahan-bahan yang boleh kita semula. Kan ingat tak?
Kalau sepojar tu kita buang dalam tu sampah. Lepas tu barang-barang yang boleh kita semula tu kita letak dekat tepi tong sampah mengikut kategori. Kertas, plastik dan juga kaca. Okay. Tapi dekat Malaysia ni tak buat macam tu. Tong kita semula pun dia buang sampah juga. Betul tak? Yang respon ni cikgu nak kamu tulis nama masing-masing supaya cikgu tahu siapa yang tulis. Right. Okay, siapa yang respon ni? Tulis nama dekat bawah. Pihak sekolah. Okay, bincang dulu lah. Siapa yang tulis ni? Link. Oh, okay. Sorry. Ya Allah, link apa ni? Pihak sekolah boleh mendidik murid dengan jangan kita biasakan dengan sekatan dengan mengajar mereka tentang amalan kebersihan dan 3 melalui subjek geografi. Bagi subjek melalui subjek geografi tingkatan 1. Bagus? Okey, bagus. Nampak. Betul. Sebab melalui subjek geografi tu kita ada kesedaran untuk menjaga alam sekitar. Bagus? Okey, Aini. Bagus, Aini. Okey, cikgu menanti jawapan-jawapan yang lain. Okey, boleh ambil idea daripada video Bobo Boy tadi. Okey, Anthony. Kita memang mengetahui amalan lain. Okey, cikgu nak ayat judul saja. Okey, yang atas tak payah. Kita nak ambil peranan ibu bapa. Ibu bapa mesti menerapkan amalan kebersihan diri sejak anak-anak masih kecil. Ibu bapa mesti menerapkan amalan kebersihan diri sejak anak-anak masih kecil lagi. Okey. Bagus, Anthony. Okey, Anthony bagi usaha ibu bapa. Betul? Kalau kita perhatikan, kenapa kawan kita ni dia pengotor? Kan? Sebab dia punya latar belakang keluarga dia tak mementingkan penjagaan kebersihan. Kan? Mak ayah dia pun tak jaga kebersihan. That's why anak dia pun ikut perangai ibu bapa. So, betapa besarnya peranan ibu bapa ni untuk memastikan ataupun untuk mendidik anak-anak tentang penjagaan kebersihan. Sebab ada peribahasa, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Bapa borek, anak rintik. Apa lagi? Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Okey.
Masyarakat adalah menggunakan semula barang-barang yang telah digunakan seperti botol dan tayar. Okey, so isi Afrika ni ialah isi kita semula lah. Masyarakat hendaklah so point dia kat sini apa? Hendaklah mengamalkan amalan kita semula dengan menggunakan semula barang-barang yang telah digunakan seperti botol dan tayar. Okey. So, Afikah peranan masyarakat. Bagus. Afiq Ryan, pihak kerajaan perlu mengubah polisi tentang pembuangan sampah sarap dan kita semula. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh menetapkan peraturan pembuangan sampah mengikut kategori. Ya, betul. Mengikut kategori tu apa dia? Kan macam dalam video tadi lah kan? Kalau sisa plastik, warna apa? Kalau kaca, letak tong warna apa? Kalau kertas, letak tong warna apa? Okay, bagus Afiq. So, Afiq ialah usaha pihak kerajaan. Ya, kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Wah, makin ramai. Ruzana. Pihak kerajaan juga boleh mengadakan kempen untuk meningkatkan kesedaran rakyat tentang amalan kita semula. Betul. Kempen macam mana? Dia buka pameran, kan? Macam tadilah. Pasal tak tadi video tadi? Ada pameran tentang pembuangan sisa pepejal. Nampak? So, bila dia buat macam tu, kanak-kanak ni lah akan timbul kesedaran. Okey. Qurratu Aini dah. Siapa lagi? Okey. Selesai. Okey, sekarang ni isi semua betul, tepat. Sekarang cikgu nak masing-masing cuba buat satu karangan. Satu karangan pula. Satu isi saja tentang langkah-langkah untuk menggalakkan amalan kebersihan dan 3R dalam kalangan masyarakat. Okey. Boleh tulis isi masing-masing. Ada ayat judul, ayat huraian, ayat contoh, ayat impak, ayat kesan, ayat penegas. Right. So, boleh buat. Ya, satu peringat saja. Isi masing-masing. Okey, pihak berkuasa mestilah mengenakan tindakan atau denda terhadap rakyat yang membuang sampah merata-rata agar dapat memberi kesedaran kepada rakyat. Ya, betul. Siapa yang respon ni, tulis nama. Okey, Alisha ni, pihak sekolah boleh menganjurkan aktiviti gotong royong. Okey, bagus. Alisha ada pembetulan sikit. Aktiviti gotong royong untuk membersihkan kawasan persekitaran sekolah dengan mengadakan pertandingan. Okey, tak boleh gunakan dengan. Kita gunakan dan. Dan mengadakan pertandingan mengumpul barangan kita semula terbanyak. Okey, Nur Sabrina Sofia menjadikan amalan 3R sebagai rutin seharian bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kita semula dan pihak berkuasa menggalakkan pengedaran pamflet dan pameran kepada masyarakat setempat seperti sekolah. Okey, Sabrina. Sabrina ni bagi ayat judul tu satu saja. Ada dua ayat judul. Yang satu peranan diri sendiri kan? Yang kedua peranan kerajaan. So Sabrina boleh asingkan. Cikgu tak nak ayat judul tu buat dua peranan. Asingkan Sebab Sabrina masukkan peranan diri sendiri dan juga peranan pihak kerajaan. So asingkan. Okey, lagi satu pamphlet. Pamphlet ni dalam bahasa Melayu apa dia? Kita panggil risalah ataupun brochure.
BROSUR. Pamphlet dalam Melayu risalah. Risalah kita kena rajin follow Facebook DBP Dewan Bahasa dan Pustaka. Memang every month, setiap bulan memang akan update apa perkataan-perkataan baru yang daripada bahasa asing kepada bahasa Melayu. Okey, cuba buat ayat judul. Kalau boleh buat kamu asingkan pun tak apa, lagi senang kita baca. Ayat judul, ayat huraian, ayat contoh, ayat impak ataupun ayat kesan, last sekali ayat penutup ataupun ayat penegas. Right. Penguatkuasaan undang-undang perlu dilaksanakan untuk mengurangkan pencemaran sekitar. Ya, itu usaha pihak berkuasa. Pihak berkuasa tempatan atau pihak kerajaan. Okey. Yang mana nak respon untuk karangan dialu-alukan. Inilah masa kamu untuk betulkan karangan. Sebab cikgu kat sekolah tu memang tak sempat nak betulkan karangan seorang demi seorang. Memang tak sempat. So, sekarang ni ada peluang. So, kamu cuba tulis. Nama tulis kat sini. Kat sini. Dekat bawah dia. Macam ni. Tapi sebenarnya kena rapat lagi tau. Tahu dah pula dia rapat. Dia macam ni. Dia macam ni. Okey, baik-baiknya nama penulis tu letak nama penuh lah, ada bin, ada binti Alright. Ayat 4 tu kesan. Ayat kesan. Contohlah, karangan kamu tentang apa? Contohlah kita ambil isi. Okey, ayat solihah. Pihak berkuasa mestilah mengenakan tindakan atau denda terhadap rakyat membuang sampah rata-rata agar dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat berakyat. So, apa kesan dia? Apa kesan dia kalau kerajaan buat tindakan undang-undang? So, kesannya rakyat akan takut untuk membuang sampah merata-rata. Takutlah sebab kalau kita buang sampah merata-rata akan dikenakan denda, akan dikenakan hukuman penjara. So, tu kesan dia.
Ataupun usaha pihak sekolah. Pihak sekolah buat apa? Mengadakan pertandingan menghasilkan bahan daripada barang kita semula. Apa kesan kepada murid bila sekolah buat pertandingan macam tu? Kesannya murid-murid akan mendapat kesedaran untuk menjaga alam sekitar, macam tu. Ataupun murid-murid dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang cara-cara untuk menguruskan sisa pepejal, macam tu. Impak tu kesedaran. Kesedaran macam kesan, apa kesan dia terhadap ayat topik tersebut. Faham Itu namanya ayat impak, ayat kesan. Sebenarnya 5 ayat tak wajib pun. Kamu buat 4 pun tak apa. Right. Mungkin kamu tak nak buat ayat impak, kamu terus penegas tak apa, tak kisah. Asalkan karangan kamu tu sekurang-kurangnya 350 perkataan. Okey, cikgu masih menunggu sebelum kita bergerak ke soalan kedua. Okey, pihak sekolah boleh mengadakan pertandingan menghasilkan bahan daripada barang kita semula seperti pertandingan menghasilkan kraft tangan. Kesannya para pelajar dapat mengelakkan pembaziran untuk membeli barangan kraft tangan tersebut. Ya, betul Afiqah. Afiqah, cuba tambah sikit ayat huraian contoh. Baru panjang. Boleh? Cuba tambah ayat huraian, tambah ayat contoh. Okey, nampak macam Ruzana. Pihak kerajaan juga boleh mengadakan kempen. Kempen tentang apa? Tentang kepentingan amalan kita semula. Okey, huraian dia. Okey, kempen yang dianjurkan dapat meningkatkan kesedaran rakyat tentang amalan kita semula. Ayat contoh, kempen ini seharusnya disokong oleh media massa bagi memastikan mesej kita semula ini tersebar luas. Mesej tentang amalan kita semula ini tersebar luas. Tegasnya kerjasama kerajaan dan pelbagai pihak amat perlu dalam tak boleh jadi kata hubung. Kita gunakan untuk. Dalam tu ada 2 fungsi saja, kata adjektif dan juga kata seni nama. Tegasnya kerjasama kerajaan dan pelbagai pihak amat perlu. Amat perlu, amat penting. Untuk menjayakan sesuatu misi. Kerana mufakat membukat. Okey, bagus Rozana. Okey, yang lain? Pihak berkuasa mestilah mengenakan tindakan terhadap rakyat yang membuang sampah merata-rata seperti mengenakan denda sebanyak RM1,000 Malaysia. Ain Solehah tak payah tulis ringgit sebab RM tu dah menunjukkan ringgit Malaysia. Right? Kita baca bukan RM 1,000, kita baca RM1,000 Malaysia. Titik Kesannya buat ayat baharu, jangan bersambung-sambung dengan ayat judul Kesannya, rakyat akan takut untuk membuang sampah merata-rata. Dengan itu, kebersihan negara kita akan terjamin.
Okey, Ain Solehah betul, tapi Ain Solehah cuba tambah sikit ayat huraian, ayat contoh. Okey. Baik. Terima kasih kepada yang respon. Terima kasih. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Okey, siapa nak baca soalan kedua? Sila respon. Ya. Ada tak yang nak baca soalan kedua? Domain peribadi. Ain Solehah, bagus Ain Solehah. Terbaik. Okey, boleh baca? Domain peribadi. Pengurusan kewangan yang baik merupakan tanggungjawab seorang individu untuk mengelakkannya mengalami kesukaran dalam hidup, terutama semasa pandemik sekarang ini. Demikianlah kenyataan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, BNM. Dalam laporan tahunan 2020, Bank Pusat itu berkata bahawa pengurusan kewangan yang baik boleh menjadikan kehidupan seseorang bebas dan tenang. Oleh itu, setiap individu perlu memiliki pengetahuan mengenai konsep kewangan asas. Hal ini dapat menjadikannya lebih sedar akan pentingnya pengurusan kewangan secara berhemat, membuat simpanan dan membina dana kecemasan. Okey, soalan sebagai respon. Sebagai respons terhadap kandungan kenyataan di atas, setiap individu haruslah mengamalkan pengurusan kewangan peribadi dengan baik bagi mengelakkannya mengalami kesukaran dalam hidup. Jelaskan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk menguruskan kewangan anda dengan baik agar tidak menghadapi masalah kewangan kelak. Okey, bagus Ain Solehah. Ain Solehah daripada mana? Sekolah mana? Ya Ain. Daripada mana? Oh, Terengganu. Okey, okey, okey. Daerah mana? Besut, Jertih, Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Okey, baik, baik, baik. Jauh, jauh. Okey. So kita tengok dulu video ni sebelum kita analisis soalan. Tak adalah kamu mengantuk Kalau baca karangan mesti mengantuk Aduh, kenapa pula lah dia. Banyak dan aku selalu baca kat media sosial yang mana mereka mengenangkan isu tentang kewangan lah. Duit tak cukup, gaji kecil, tak boleh nak buat simpanan, duit tak cukup sampai hujung bulan. Kadang benda ni aku rasa mungkin dia berpunca daripada kita sendiri juga yang mana kita tak sedar ada setengah orang yang bila hujung bulan dapat gaji, time tu lah dia nak tukar iPhone 10 lah, dia nak beli t-shirt ori, dia nak beli yang tu, dia nak beli yang ni, tanpa dia membuat pengiraan yang tepat macam mana dia nak survive satu bulan tu dengan gaji yang dia ada. So disebabkan itu hari ni aku nak share hampa 5 cara untuk mengurus kewangan hampa dengan lebih bijak. So yang pertama aku menggalakkan hampa di luar sana hampa buka lah satu lagi akaun yang berlainan. Contoh kalau macam gaji ataupun pendapatan untuk hampa bahagi siap-siap. Nanti bila duit tu masuk hampa bahagi siap-siap dalam akaun B ni yang kita panggil akaun simpanan lah. So nanti tak ada lah hampa terlebih belanja ataupun hampa terlari calculation tu. Sebab kadang-kadang bila dah duduk dalam satu akaun yang sama, kita ni kan bicara tengah tengok ada deficit, pergi lah kira jalan lah. Dan yang kedua, simpanlah 10% daripada gaji hampa tu sebelum hampa start belanja bila first hampa dapat gaji. At least bila contoh hampa dapat gaji dalam 2,000 tu hampa dah tolak siap-siap 10% hampa masukkan dalam akaun simpanan yang hampa buka tadi tu. So by hook or by crook at the end ada juga at least 10% dalam akaun simpanan tu. Kalau tiba-tiba bulan tu hampa terboros semua ke, adalah simpanan backup yang dalam satu lagi akaun. Tak ada lah hampa kayak terus satu bulan tu. Dan yang ketiga, aku mencadangkan hampa untuk hampa buat perancangan kewangan hampa. Mesti bila hampa dapat gaji tu sebelum tu hampa dah listkan ke mana duit hampa ni akan pergi bila hampa dapat gaji. Hampa nak bayar utility ke, hampa nak bayar sewa ke, hampa nak bayar duit telefon ke, nak pergi kat mak ayah ke. At least hampa dah listkan, so dia tak ada tengok bila hujung bulan. Dan mungkin kita boleh kurangkan hidden cost yang mana nanti hampa boleh lebih belanja dan hampa akan boros pada bulan tu Yang ni sangat penting bagi aku. Yang keempat, yang ni adalah benda yang selalu orang duk pesan yang mana pentingkan keperluan daripada kemahuan. Aku rasa hampa sendiri pun dah berbeza dah apa dia keperluan dan apa kemahuan
kemahuan. Kalau hampa dah ada iPhone 7 tapi hampa nak tukar kepada iPhone 10, adakah itu satu keperluan? Dan yang terakhir aku pentingkan benda ni kepada orang yang beragama Islam iaitu ringan-ringankanlah tangan kita untuk sedekah hasil daripada pendapatan kita tu. Walaupun tak banyak, at least sikit yang bagi tu, yang pentingnya keikhlasan kita nak bagi ke orang tu. Sebab dalam agama kita sendiri tu ada ajar satu hampa bagi ke orang, Allah bagi kat hampa 10 balik. So kalau satu hampa dah serak nak bagi, hampa jangan expect kan hampa akan dapat lagi 10. Alright. Kongsinya sangat bagus. Seronok dengar Tik Kewangan ni. Ush, amboi. Okey, Adam nanti cikgu baca Adam Okey, tak apalah, sebelum cikgu start, cikgu baca Adam punya dulu Sian dah buat penat-penat. Pihak sekolah boleh mengadakan kempen amalan 3R. Dengan mengadakan kempen ini, murid-murid akan terdedah kepada kepentingan. Kepada tak betul. Kepada tu untuk orang. Akan terdedah dengan. Ataupun akan terdedah terhadap. Pihak sekolah boleh mengadakan kempen ini dengan pelbagai cara yang kreatif. Contohnya dengan mengadakan contohnya pihak sekolah boleh mengedarkan risalah dan memaparkan poster di kawasan sekolah. Kesannya budak lebih cenderung untuk mengamalkan. Okey, bagus Adam Zulkarnain. Okey, selesai Baik, kita fokus pada soalan kedua tadi. Okey, kita analisis. So dia nak kita buat karangan tentang cara-cara untuk menguruskan kewangan dengan baik. Cikgu ulang, cara-cara untuk kita menguruskan kewangan dengan baik. Sekarang cikgu nak kamu respon dekat chat. Dekat chat dengan respon dekat Padlet. Dekat chat, apa dia 5 langkah yang disebutkan dalam video tadi? Okey, boleh respon sekarang. Tulis jawapan kamu tu dekat everyone, jangan dekat private. Bagi kawan-kawan lain tengok. Apa 5 cara untuk menguruskan kewangan dengan baik berdasarkan video dekat ML Studio tadi? Okey. Afika tukar kepada everyone. Afika membuat pengiraan yang tepat. Simpan 10% daripada gaji. Okey, lagi ada 5 semuanya. Baru 2 orang respon. Yang lain buat apa tadi video tadi? Apa lagi? Cepat. Tip pertama dia beritahu apa? Tip pertama tadi. Buat 2 akaun. Satu akaun lagi tu untuk simpanan. Satu lagi akaun tu untuk perbelanjaan. Okey, bagus. Ini fokus. Tip apa lagi? Ada lagi 3. Membuat pengiraan yang tepat, simpan 10% gaji, membuat perancangan kewangan, pentingkan keperluan daripada kemahuan, sedekahkan hasil pendapatan. Ya, bagus. Siapa ni? Siapa ni? Afika. Okey, Afiq Rahim pun bagus. Okey, baik. Okey, kita bincang dulu yang pertama. Yang pertama tadi, kita ambil yang senanglah. Simpan 10% daripada gaji. Okey, contohlah gaji kita 3,000 sebulan. So kamu kiralah 10% daripada 3,000 berapa? 300. So 300 tu kita kena simpan. Simpan terkesalah sama ada kita simpan dekat bank ataupun kita simpan dalam tabung haji ataupun kita laburkan dekat Amanah Saham ASMB, Amanah Saham Nasional Berhad. Okey.
So memang itulah tips dia. Memang kalau saving dalam gaji memang kita biasanya 10% lah. Okay. Yang kedua, membuat perancangan kewangan. Ya, betul. Sebagai contoh kan, dekat handphone cikgu ni, cikgu ada install satu apps ni namanya, ya, cikgu lupa nama app ni. Spending Tracker. Nampak ni? Nampak tak? Spending Tracker. So kat sini dia ada income, expense. Income tu gaji, expense tu maknanya wang yang kita gunakan. So cikgu tulislah contoh income cikgu 3,000. So expense wang yang cikgu gunakan, cikgu tulislah. Yang pertama, dia ikut kategori lah. Yang pertama eating out, general. Apa lagi? Bill, apa lagi? Loan kenderaan, servis kenderaan, entertainment, holiday. Dia akan asing-asingkan ikut kita punya perbelanjaan. So daripada apps tu lah kita tahu ke mana duit kita pergi. Okay. So bila kita dapat tengok kita punya perbelanjaan tu, kita dah boleh rancang. Okay. So kat sini mana yang aku kena kurangkan? So kat sini kat mana yang kita kena jimatkan? Contoh. Okey, pentingkan keperluan dan perkemauan. Ya, yang ni ramai remaja yang menghadapi masalah ni. Sebab remaja sekarang ni dia banyak mementingkan kemahuan berbanding keperluan. Kan, dia sanggup tak makan, sanggup ikat perut semata-mata nak beli iPhone 14. So itu dah tak betul. So kita kat mana sekalipun kita kena lebihkan kemahuan. Kita kena pentingkan keperluan daripada kemahuan. Kan? Memang trend sekarang lah kan. Trend sekarang nak selalu nak update kita punya phone kan. Lagi-lagi sekarang ni kalau tengok Android punya handphone Android, memang setiap dalam sebulan tu memang dia update macam dia macam keluar macam-macam apa kita panggil apa bukan brand, sorry. So kalau Android punya phone ni dalam sebulan tu memang macam-macam model dia keluar. Kalau iPhone pun sekarang pun, kalau zaman dulu iPhone ni dia jarang tau dia keluarkan model. So sekarang ni memang cepat. Okey. Apa lagi? Sedekahkan hasil pendapatan. Ya, so that's why kita punya gaji tu kita kena bayar zakat harta, kan? Zakat harta. Kita boleh buat automatik. Ataupun pada gaji kita juga kita buat bayar cukai, kan? Tapi kalau kita sebagai orang Islam ni, kita kena tukarlah daripada cukai tu, kita tukar kepada zakat harta, kan? Sekurang-kurangnya kita punya income tu akan bagi kepada fakir miskin. Kita jangan ingat bila kita sedekah duit dekat orang, kita akan dapat dalam bentuk duit. Tak, ya. Bila kita sedekahkan duit kepada orang, so rezeki tu akan datang dalam pelbagai cara. Kadang-kadang kita dapat terselamat daripada kemalangan, umur kita panjang, kita dapat apa? Dapat rezeki kahwin, contoh. Kita dapat pekerjaan yang baik. Itu semua adalah hasil daripada sedekah yang kita bagilah. So kita kena set mindset. Jangan kita ingat sedekah dapat duit. Memanglah betul lah kalau kita sedekah kita akan dapat berkali-kali ganda, tapi tak semestinya duit. Okey. Ya, rekod perbelanjaan. Okey so itu saja Jelas? Sekarang isi dah bagi dah 5 isi tu. Cikgu nak kamu semua respon dekat Padlet lagi. Boleh? Pastikan sekurang-kurangnya ada 4 ayat. Judul, huraian, contoh, impak, penegas. Sekurang-kurangnya ada 4 ayat Boleh? Kenapa nak ada 4 ayat? Supaya karangan kamu panjang.
Kalau kamu ambil ayat judul, ayat huraian, kadang-kadang kamu pendek. Okey. Boleh mula menulis? Isi saja. Tak payah buat pendahuluan, tak payah buat penutup. Isi kamu sendiri. Selain daripada 5 tips tu, kamu boleh gunakan tips kamu sendiri. Apa cara-cara untuk kita menguruskan kewangan dengan baik? Boleh? Cikgu bagi contoh. Ayat judul. Ya. Untuk latihan tulislah. Kalau untuk nak tulis karangan tak payahlah. Maknanya untuk latihan dalam kelas saja. Okey, cara yang dapat saya lakukan untuk menguruskan kewangan dengan baik. Tak payahlah. Cara untuk menguruskan kewangan dengan baik ialah apa dia? Saya akan menyimpan 10% daripada gaji bulanan. Ini namanya ayat judul. Ayat huraian. Kenapa kita kena simpan 10% daripada gaji bulanan? Hal ini dikatakan demikian kerana wang simpanan tersebut boleh digunakan ketika menghadapi situasi kecemasan. AC, ayat contoh. Sebagai contoh, saya boleh menggunakan wang simpanan tersebut untuk tujuan pembayaran bil perubatan. Ya Allah, perubatan. Apa lagi? Hutang dan sebagainya. AI, ayat impak, apa kesannya? Kesannya, ataupun tak payah, cuba. Apabila kita dapat menyimpan, ataupun apabila kita mempunyai wang simpanan, kita dapat survive. Dalam bahasa Melayu apa dia?
Apakah maksud survive dalam Melayu? Ke suara cikgu tak dengar ni? Suara cikgu jelas ya? Dia melangsungkan kehidupan. Kita dapat melangsungkan kehidupan. Kalau suara cikgu tak jelas, bagi tahu sebab cikgu punya webcam ni problem. Dia kalau webcam tu dia tiba dia freeze, suara cikgu akan tak ada. Kita dapat melangsungkan kehidupan. Apabila berhadapan dengan situasi kecemasan, kan? Contoh macam PKP 2 tahun sebelum ni, kan? Siapa yang tak ada saving tu, yang tak ada simpanan tu memang habislah, kan? Lebih-lebih lagi kepada orang yang berniaga, kan? Dia berniaga bila dia berlaku PKP tak boleh berniaga. So, dia tak ada wang simpanan, habislah dia, kan? Okey, ayat penanggal kita ulang balik ayat penutup. Ayat menutup, ayat judul Okey, tegasnya. Tegasnya wang simpanan sangat penting. Ataupun tegasnya menyimpan wang merupakan cara yang terbaik untuk menguruskan kewangan. Dah? Faham? Okay, nampak dia akan jadi panjang kalau kita buat 5 ayat. Okey, ada kak yang kat sini yang nak cuba buat? Ada? Kalau tak ada, kita nak pergi ke soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Okey, tajuk paling favorite lah, kan? Sebab kena dengan kamu punya situasi. Okey, siapa nak baca domain pendidikan? Siapa nak baca, angkat tangan. "18 mata memandang." Ada tak? Tak ada Afiq Ryan nak baca? Adam Zulkarnain? Boleh cikgu. Okey, boleh. Boleh baca. Domain pendidikan. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR memberikan cabaran kepada ibu bapa, terutama bagi ibu bapa yang pergi bekerja. Menurut Kaunselor Universiti Putra Malaysia UPM, ibu bapa yang bekerja akan berasa tertekan kerana tidak dapat membantu anak mereka belajar di rumah. Hal ini demikian kerana anak-anak, terutamanya murid prasekolah atau murid sekolah rendah, amat memerlukan bimbingan daripada ibu bapa. Namun demikian, inilah norma baharu yang perlu diharungi oleh setiap lapisan masyarakat bagi menyokong usaha Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Petikan di atas menyatakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara dalam talian terpaksa dilakukan berikutan wabak COVID-19 yang masih belum berkurang. Walaupun terdapat pelbagai cabaran untuk memastikan keberkesanan pengajaran ini, namun semua pihak harus bersikap positif untuk menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran ini. Uraikan kebaikan-kebaikan yang diperoleh melalui pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara.
Okey, bagus Afiq Ryan. Afiq Ryan daripada mana Afiq Ryan? Selangor. Selangor, sekolah dekat mana? Dekat SMK Subang Bestari. Daerah? Shalam. Dalam dekat Subang Bestari. Oh, okey. Okey, terima kasih Afiq Ryan. Okey, bagus. Okey, kalau kamu baca dia punya arahan soalan, dia nak kebaikan PDPR kepada murid. Okey, murid satu perenggan, kepada ibu bapa satu perenggan, kepada masyarakat satu perenggan, kepada negara satu perenggan. Ataupun kalau kamu tak boleh buat, kamu buat umum boleh juga. Kepada umum. Maknanya umum tu melibatkan semua pihak ni. Tak ada masalah. Okey. So, boleh respon kat sini. Apa dia kebaikan PDPR? So, tengok video ni. Alright. So, itulah dia daripada SK Sri Gambut. Pendapat tentang kebaikan PDPR. Okey. Mungkin kamu semua ada lagi cadangan lain. Apa dia kebaikan PDPR berdasarkan pengetahuan kamu? Okey, boleh respon dekat Padlet. Sebab kamu yang menghadapi sendiri kan? Betul tak? Waktu first PDPR tu kamu form berapa? Form 2 kan? 2020, form 2 kan? Form 2, form 3, form 4. Betul, form 2. Betul. Kelas respon dekat komen. Komen Zoom. Boleh? Sebab kalau respon kat sini cikgu tak nampak. Okay, respon kat Zoom Apa dia kebaikan PDPR kepada murid, kepada guru, kepada masyarakat? Ya, Afiqah, meningkatkan kemahiran teknologi. Betul? Sebab bila kita belajar dalam talian, kita mahir menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet, dan kita juga mahir untuk bermain permainan dalam talian seperti Kahoot, Quizizz, apa lagi Jigsaw, macam-macam lagi. Kan, kalau kita tak belajar secara fizikal, kita tak akan didedahkan dengan teknologi, betul? Kan? Okey, bagus Afiqah. Yang lain? Apa lagi kebaikan PDPR? Meningkatkan proses pelajaran lebih menarik dan penjimatan kos. Okey, cuba betulkan di sini. Tengku Syamimi kejap. Syamimi ada 2 isi kena asing tau. Okey. Jawapan ni adalah menjadikan proses pembelajaran lebih menarik. Menjadikan proses pembelajaran lebih menarik. Kan? Kenapa menarik? Sebab bila kita jalankan kelas dalam talian, kita boleh belajar sambil bermain. Kan? Contoh, lepas kita dah belajar, kita boleh jawab soalan dalam Quizizz. Dan ada beberapa permainan dalam talian. Kan? Okey. Apa lagi? Lagi tu siapa?
Tengku Syamil sentuh tentang kos. Betul, penjimatan kos. Dapat menjimatkan kos apa? Kos pengangkutan. Kos pengangkutan ke sekolah, kan? Betul. So kalau kita naik, kalau kita belajar dalam talian, kita tak perlu menanggung kos untuk pergi ke sekolah, kan? Macam tambang bas, yang naik kereta tu duit minyak, kan? So itu dah jimat. Okey, memudahkan pelajar untuk mengulang kaji pelajaran. Ya, betul. Mudah, kan? Sebab apa mudah? Sebab bila kita belajar dalam talian, kan? Contoh nak buat latihan, kita boleh terus buat latihan melalui Google Classroom, kan? Lepas cikgu dah, maknanya macam mana cakap? Okey, macam ni. Bila kita buat kelas dalam Zoom ni, kan? Cikgu akan buat rakaman, kan? So, rakaman tu akan disimpan dalam Google Classroom. So, kalau ada murid-murid nak ulang kaji, dia boleh lihat balik video tadi. So, dia boleh mudah untuk mengulang kaji pelajaran. Begitu juga dengan murid-murid yang tak dapat hadir pada kelas tersebut, dia boleh tengok video balik. Okey. So, itulah dia kelebihan dia. Okay, apa lagi? Penjadualan yang sistematik. Ya, betul. Kalau dalam talian ni, jadual dia lebih sistematik. Sistematik tu macam mana? Contohlah kalau kelas tak boleh berjalan. So, dia boleh buat penangguhan, kan? Lagi satu, kita tak perlu risau untuk belajar, sebab kita boleh belajar di mana-mana sahaja, kan? Okey. Atas katil pun buka laptop boleh belajar. Okey. Pengurusan masa lebih teratur. Ya, samalah. Apa lagi kelebihan yang lain? Kelebihan lain lah, kita tidak perlu bangun awal untuk pergi ke sekolah. Itu kelebihan dia. Okey, itu kelebihan. Apa lagi kelebihan yang lain? Apa lagi selain tu? Ya, ibu bapa dapat mantau anak-anak semasa belajar. Ya, bagus. Ini idea yang jarang kita dengar. Sebab kalau dekat sekolah, ibu bapa tak boleh pantau anak-anak, kan? Mungkin anak-anak tu pergi sekolah, lepas tu dia pergi punting, tak tahu, kan? Ataupun dia pergi sekolah, dia tidur. So kalau anak-anak belajar dekat rumah, ibu bapa boleh membuat pemantauan. Okey, bagus. Tahniah Afiqah, isi yang matang. Itulah kelebihan dia. Okey. Itu kelebihan. Ada tak keburukan PDPR? Siapa tahu? Kalau dalam setiap kebaikan mesti ada keburukan dia. Keburukan, cikgu beri satu. Keburukan dia apa dia? Keburukan dia ialah murid tidak dapat menjalankan kelas dalam talian sekiranya menghadapi masalah capaian internet, kan? So kalau tak ada internet, kelas PDPR tak boleh dijalankan, Okey. Ya, betul, murid-murid menyalahgunakan gadget. Sebagai contoh, kan, ibu dia dah beli laptop dah untuk dia, untuk buat kelas dalam talian, tapi dia maknanya dia masuk bilik, dia tutup pintu, dia main game, main PES, kan? So itu namanya menyalahgunakan gadget. Ya, tidur. Ya, buka kelas, off mute mic, off video, dia tidur. Okey, itulah dia keburukan dia. Boleh menghilangkan fokus. Macam mana boleh menghilangkan fokus? Sebab apa boleh menghilangkan fokus? Sebab kita boleh multitask, kan?
sambil kita dengar tu, mungkin kita dengar lagu ke ataupun mungkin kita tengok Netflix ke sambil ke kelas tu, itu boleh menghilangkan fokus. Okey. So jelas untuk ni. Baik. So kita tangguh dulu kelas pada malam ini. Kita tangguh ke minggu depan, insya-Allah. Okey. Setakat ni tak ada apa-apa soalan Tak ada? Okey, kalau tak ada, itu saja daripada saya. So, jumpa minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih, Cikgu. Sama.